Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 5. Jadi pada hari ini kita akan sama-sama menjawab soalan ulang kaji bagi tajuk panjang, jisim dan isi padu cecair. Murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 214. Kita akan sama-sama menjawab soalan nombor 5 A sehingga F. Soalan A, 1/2 kg tambah 0.15 kg bersamaan berapa kg? Kat sini kita akan buat operasi penambahan. Namun demikian ada dua jenis nombor kat sini, iaitu pertama satu pecahan 1/2, yang satu lagi ialah nombor perpuluhan 0.15. Okey, jadi 1/2 kg kita kena tukarkan kepada gram. Okey, jadi macam mana cara dia? Seperti biasa, setiap nombor kg nak ditukarkan kepada G, kita kena darab 1000. Cikgu ada dua kaedah untuk menukarkan pecahan ini kepada gram. Okey, jadi cara pertama sudah pastilah jalan kira. Okey, dan cara kedua kita perlu menghafal. Kerana apa? Dalam nilai pecahan ada 5 saja soalan yang selalu keluar. Okey. Okey, contohnya 1/2. Jadi kita perlu ingat yang mana 1/2 tu ialah 1/2 kg, iaitu nilainya ialah 500. Okey, kemudian 1/4 250, iaitu 250 gram. 1/5 pula ialah 200. 1/8 125 dan 1/10 100. Okay, saya tak tuliskan kg kat sini. Kerana apa? Kerana kadang-kadang tu kalau 1/2 liter pun kita boleh gunakan, iaitu 1/2 liter nilai dia 500. Okey. Dan demikian cikgu tunjuk dulu kaedah pertama yang kita akan tukarkan kepada gram, iaitu kita mendarab. Okey. Kenapa cikgu mendarab? Kerana untuk kita samakan unit dia. Okey. Jadi kita samakan kepada G. 0.15 pun kita tukar pada G, nanti baru kita tukar semula kepada kg. Okey. Jadi seperti biasa kaedah dia kita akan mendarab. Jadi 1/2 kita akan darabkan dengan 1000. Okay, kemudian kita akan permudahkan 2 dengan 1000. Jadi ada sifir 2 kat situ. Dan 1000 ni kita jangan tengok sama banyak. Kalau banyak-banyak, kita cuma tengok 10 saja. Okey. 10 ni maksudnya dengan 2 kita akan permudahkan. Sudah pasti ada sifir 2. 2 kali 1, 2. 2 kali 5. Kemudian ada sifar ni baru kita tambah balik. Okey, kita potongkan. Okey, jadi 500. 500 darab 1, kita dapat jawapannya 500. Jadi 500 ni ialah 500 gram. Kerana kita sudah menukar unit. Kerana kita mendarab dengan 1000. Nampak jadual tadi sama 500. Jadi selepas ini kita akan menggunakan jadual ini untuk menjawab soalan-soalan yang berikutnya. Okey, jadi yang kedua pula 0.15 kita akan tukarkan juga kepada gram. Jadi seperti pecahan, kita kena darabkan dengan 1000. Okey. Okey, jadi macam mana kita ambil nombor 0.15, kita akan darabkan dengan 1000. Untuk mendarab perpuluhan dengan 1000, kita boleh gerakkan titik perpuluhan ke kanan sebanyak 3 kali kerana ada 3 sifar. Jadi kita buat
1, 2, 3. Dan kita tinggalkan satu ruang kosong ni. Jadi dia bermaksud sifar kita masukkan. Dan kita dapat nombornya iaitu 150 gram. Okey. Kita dah tukarkan kedua-dua dalam gram. Senang untuk kita tambah. Okey. Sebab operasi ni operasi tambah. Okey. Jadi kita buat macam mana? Kita buat bentuk lazim lah. Okey. 500 tambah 150. 500 tambah 150. Dan dua-dua ni G lah. Okay, kita garis pula. Sifar tambah sifar, sifar. Sifar tambah 5, 5. 5 tambah 1, 6. Jadi kita dapat jawapannya 650 gram. Tapi jawapan nak kita jawab dalam kg. Jadi gram nak ke kg, kita buat apa pula? Kita kena bahagi. Bahagi berapa? Bahagi 1000. Ini bermaksud 650 kita akan bahagi pula dengan 1000. Okay? Jadi kita akan buat 650 kita akan bahagi 1000. Okay, kita akan gerakkan titik perpuluhan ke kiri sebanyak 3 kali. Namun demikian, nombor ini ialah nombor bulat. Jadi cara dia, kita letak titik dekat ujung. Setiap nombor bulat akan jadi nombor perpuluhan bila kita letak titik dekat ujung. Okay? Jadi kita akan gerak ke kiri sebanyak 3 kali. Jadi gerak 1, 2 dan 3. Maka titik sudah bergerak ke ujung dan ada ruang kosong dekat depan ni, kita akan tambah sifar. Jadi jawapannya ialah yang terakhir, iaitu sifar perpuluhan 65 kg. Jadi itulah dia jawapan beserta kaedah bagaimana kita nak menjawab soalan A. Yang cikgu nak tekankan kat sini iaitu bagaimana kita boleh menghafal nilai 1/2 kg ini dalam pecahan, iaitu 500. Okey. Okay, kita teruskan dengan soalan yang kedua ataupun B. 47.0 kg tambah 13,080 gram tambah 9/3/4 kg bersamaan berapa G? Okey, kat sini masih lagi ada melibatkan pecahan. Okey, cikgu dah minta kita hafal tadi kan nilai pecahan. Okey, sebelum kita teruskan, mari kita tulis dulu nilai pecahan. 1/2 ialah 500. 1/4 250. 1/5 200. 1/8 125 dan 1/10 100. Okey, jadi kita tengok kat sini ada dua masalah dalam unit kg yang kita akan tukarkan kepada gram. Okey, kita buat dulu yang pertama, 47.07 kg. Okey. Jadi cikgu bulatkan. Ini kita akan tukar, okey, yang ini dan nilai pecahan. Okey, ataupun nombor bercampur. Okey, jadi kg nak ke G, kita akan darab. Darab berapa? Darab 1000. Jadi kita ambil nombor dia 47.07. Kita akan darabkan dengan 1000. Okey. Bila mendarab perpuluhan, kita boleh gerakkan titik perpuluhan sebab dia darab dengan 1000. Okey, darab 1000, 100 atau 10 saja. Okey. So, kita gerakkan 1, 2 dan 3. Maka kita dapat nilai yang baru dalam gram, iaitu 47,000
sifar 7 sifar. Okey. So 47,070 gram. Okey, yang kedua tak ada masalah. Nombor kedua memang dalam gram. Nanti kita akan tambah. Cuma cikgu nak tekankan 93/4. Okey. Okay, so cara dia kita buat 9 buatlah sini 9/3 kg. So cara dia macam mana? Kita tengok kita punya pecahan tengok bawah dia 4. Kalau 4 250, okey. Kalau 1, okey. Kalau 3 macam mana pula? Okey, jadi cara dia pertama sekali kita asingkan dulu antara nombor bulat dan juga pecahan. Jadi kita boleh jawab secara spontan, iaitu 9 ni berapa nilai dia? 9 ni ialah kalau kita darabkan dengan 1000, nilai dia ialah 9000. Okay? So kita tahu 9 ni ialah 9000 gram. Okay? Cuma kita akan tumpukan pula kepada pecahan 3/4 ini berapa kg. Berapa G. Okay, kita tengok kalau 1/4 250. Kalau 3, kita nampak ni 3, bermaksud kita akan buat macam mana? Kita terus ambil 250. Kita akan darabkan dengan 3. Okey. Sebab dia 3 kali, okey. Jadi kita akan dapat nilainya 250 darab 3, okey. So 250 darab 3. Sifar kali 3 sifar. 5 kali 3 15. 2 kali 3 6 6 7. Okey, kita dapat nilai ni ialah 750 gram. Okey, manakala ini 9000, jadi kita buat apa? Kita akan tambah. Jadi kita tambah, dapatlah nilai dia. Okay, apa nilai dia? 9000 tambah 750, okey. Jadi 9000 tambah 750. Ini gram lah, Jadi dapat jawapan dia 9750 gram. Okey, so tulis 9750 gram. Okey, jadi kita dah menukar dua-dua ni, yang masalah kg ni kepada gram dan ini juga dalam gram. Jadi kita boleh buat tambah terus nombor itu. Sebab apa? Sebab sudah sama unit. Okey, jadi kita buat bentuk lazim terus. 47,070 gram, 13,080 gram dan 9,750 gram. Okey, kita akan tambahkan ketiga-tiga nombor ini. Kemudian kita gariskan dan kita tambah. Okey. Jadi sifar tambah sifar tambah sifar sifar. Ini gram. 7 tambah 8 15. 15 tambah 5 20. Okey. 2 sifar. 7 tambah 2 9. Okay, kalau nombor macam ni, kita tambahkan yang boleh menjadi 10. Jadi 7 tambah 3, 10. 10 tambah 9, 19. Kemudian 4 tambah 1 dan 1, 6 lah. Okay, jadi kita dah dapat menjawab soalan B, iaitu 69,900 gram. Okey, masih lagi cikgu tekankan bagaimana nak menukarkan pecahan kg kepada gram, yang mana kita perlu hafal nilai dia. Okey. Namun demikian, cikgu tak nafikan cara yang paling asas, iaitu kena mendarabkan dengan 1000. Okey. Jadi kalau nilai 4, nilai dia 25 sifar. Tapi kalau 3 ni, maksudnya 1/4 25 sifar. Kalau 3, sebab tu kena darabkan dengan 3. Okey, ini penting. Okey.
Kena darab 3. Okey. Okey. Kita sambung dengan soalan seterusnya. Soalan C. 7 1/4 kg tolak sifar 26 kg bersamaan berapa kg. Jadi masih lagi dalam pecahan. Tengok ni, nombor bercampur 1/4, nilai 1/4 seperti nombor huruf B tadi, 4. Yang mana nilainya 25 sifar, 250. Okey. Jadi sebelum kita menjawab, kita ulang kaji sikit bagaimana nak menukar nilai pecahan dalam unit sukatan. Contohnya 1/2 kg nilainya ialah 500 gram. 1/4 250 gram. 1/5 200. 1/8 125. Manakala 1/10 100. Sekiranya nilainya 1. Kalau nilainya lebih daripada 1, kita akan gandakan. Okey. Okey, jadi kita pergi bersambung kepada soalan kita. Kita akan tukarkan keduanya dua unit ni dalam gram dulu. Dan jawapannya kita akan tukar semula kepada kg. Okey. Jadi kita akan ambil 7 1/4. 7 1/4 kita akan nyatakan dalam gram. Jadi seperti biasa kita akan buat pengasingan. Pengasingan yang mana kita asingkan antara nombor bulat dengan pecahan. Okey, kita terus sambung. Yang mana nilai 7 ni ialah 7,000. Okey. 7 ni ialah 7,000. So tulis 7,000. 7,000 apa? 7,000 gram. Okey, manakala 1/4 ini oleh kerana dah 1 memang 1, so tidak ada perlu kita darab apa-apa. Jadi kita terus tulis 250 gram. Okey. Okey. Jadi kita tambahkan, kita dapat nilainya. Okey, sebab ni 3 sifar, ni 3 sifar, 3 nombor. So nombor dia ialah 7,250 gram. Okey. Ini nilai yang pertama. Manakala nilai kedua, sifar 26 kg ni kita akan tukarkan kepada gram. Okey, jadi kg nak ke G, kena darab 1,000. Jadi kita tulis dulu ayat dia bagi awak faham. Sifar perpuluhan 26 kita akan darabkan dengan 1,000. Okey, kita boleh gerakkan titik perpuluhan ke kanan sebanyak 3 kali sebab kita mendarabkan dengan 1,000. Digerak 1, 2 dan 3. Dan nilainya dalam gram iaitu 260 gram. Okey. Jadi kita dapat dua-dua ni dalam gram, kita tambah. Kita tolak. Operasi tolak. Okey. Jadi kita tolak 7,250 gram. Kita akan tolak 260 gram. Okey, sekarang kita tolak. Sifar tolak sifar. Sifar. 5 tolak 6 tak boleh. Pinjam dapat 15. Ni tinggal 1. 15 tolak 6, 9. 1 tolak 2 tak boleh. Pinjam jadi 11. 7 akan jadi 6. 11 tolak 2, 9. 6 tinggal 6 juga. Jadi kita dapat jawapannya 6,690 gram. Tapi jawapan nakkan kita nyatakan dalam kg, bermaksud kita kena tukar semula kepada kg, yang mana nombor ini kita kena bahagi. Bahagi berapa? Bahagi 1,000. Okey. Jadi kita ambil lagi sekali nombor ni, 699 sifar
6,990, kita akan bahagi 1,000. Jadi kita boleh gerakkan titik perpuluhan, tetapi nombor ini nombor bulat, maka kita letak saja titik dekat ujung. Okey, dia sudah jadi nombor perpuluhan, maka kita boleh gerakkan sebanyak 3 kali ke kiri. Gerak 1, 2 dan 3. Maka kita dapat jawapannya yang terakhir, iaitu 6.99 kg. Okey, saya tulis sebelah. Okey. Jadi jawapan dia 6.99 kg. Okey, jadi itulah dia jawapan beserta kaedah bagaimana kita nak menjawab soalan C. Okey, kita sambung pula soalan seterusnya, soalan D. 12 9/10 kg tolak 6.98 kg tolak 1,120 G bersamaan berapa G. Okey, jadi kita perlu tukarkan 2 unit kg ini kepada G. Okey, jadi kita tengok kat sini nilai nombor bercampur atau pecahan yang mana nilainya ialah 10. Okey, jadi seperti biasa kita tengok jadual kita, nilai pecahan. Kalau 1/10 terus, okey. Jadi kalau 1/10 nilai dia ialah 100. Okey, tengok atas dia 9, nanti kita akan gandakan sebanyak 9 kali. Okey, jadi kita tukar dulu. Okey, macam mana cara dia? Kita tulis dulu 12 9/10. Kita akan buat pengasingan. Okey, asingkan antara nombor bulat dan juga pecahan. Okey, yang mana kita dapat sekarang nilai untuk 12 ni sudah pastilah 12,000. Sebab apa? Sebab kg nak ke G kena darab 1,000. Kalau dia 10, 10,000. Kalau 12, 12,000 lah. Okay, jadi cikgu dah tunjuk sebelum ni latihan bagaimana nak menukar. Jadi kita boleh terus tulis 12,000. Okay, 12,000. Ini gram lah. Okay, manakala 9/10, kita tengok penyebutnya 10. Kalau 10, nilai dia berapa? 100. Jadi kita akan buat 100, kita akan darabkan dengan pengangka atas ni, 9. Kalau 1 memang 100 lah. Tapi kalau 9, jadi 9 tu kena darab 100. Jadi kita dapat nombor yang baru, 9 darab 100 ataupun 100 darab 9. Kita dapat 900 gram. Okay, jadi kita tambahkan kedua-dua ni. Tambahkan, kita dapat nilai dia 12,900 gram. Okey. Okay, manakala yang kedua 6.98 kg, kita akan tukarkan kepada G dengan kaedah menggerakkan titik perpuluhan dengan kita darabkan dengan 1,000. Okey. Jadi kita tulis 6.98, kita akan darab 1,000. Okay, sebab dah ada titik perpuluhan, kita boleh darab terus dengan menggerakkan 3 kali. Maka jawapannya dalam gram iaitu 6,980 gram. Okey, kita dah menukarkan kedua-dua. Okey, ni tukar, ni dah tukar. Sekarang kita boleh buat penolakan. Tapi kalau nak menolak, kita kena tolak 1/1. Okey. Jadi kita ambil nombor yang paling depan, 12,900. 12,900 gram. Kita akan tolak dulu 6,980 gram.
Okey, sifar tolak sifar, sifar. Sifar tolak 8 tak boleh. Pinjam 10 sebelah, jadi sebelah jadi 8. 10 tolak 8, 2. 8 tolak 9 tak boleh. Jadi kita pinjam sebelah jadi 18. Yang ini jadi 1. 18 tolak 9, kita dapat 9. 1 tak boleh nak tolak 6. Kita pinjam jadi 11. 11 tolak 6, 5. Okey, kita dapat jawapan untuk operasi penolakan pertama. Kemudian kita tolak lagi sekali dengan nombor yang berikutnya, iaitu 1120. Kita tolak 1120. Okey. Sekarang kita buat penolakan. Sifar tolak sifar, sifar. 2 tolak sifar, sifar. 9 tolak 1, 8. 5 tolak 1, 4. Jadi kita dapat menjawab soalan D, yang mana jawapannya iaitu 4,800 gram. Okey, itu sahaja untuk soalan D. Kita sambung pula soalan seterusnya, soalan E. 18 kali 4,5 G bersamaan berapa kg? Okey, jadi jawapan soalan ni kita boleh mendarab terus dalam bentuk lazim. Cuma cikgu nak tunjukkan ada dua kaedah mendarab. Okey, kita boleh buat bentuk lazim. So, kaedah mendarab pertama, kita darab nombor kumpulan seperti biasa. Contohnya, okey, nombor kumpulan kita letak atas. Okay, contohnya 4,5 kita akan darabkan dengan 18. Okey, jadi ini kaedah yang pertama. Manakala satu lagi kita boleh buat, kita mendarabkan nombor dalam bentuk nombor perpuluhan, yang mana kita gerakkan dulu satu kali ke kanan, satu titik perpuluhan ni ke ujung ke kanan, dia menjadi 45 lah. So satu lagi kaedah kita buat 45. Okay, kat sini 45 mendarab 18. Okey, jadi ada dua kaedah mendarab. Okey, cikgu akan tunjukkan kedua-dua cara dan awak nanti akan decide mana yang awak suka. Okey. Okey, so saya tunjuk dulu kaedah pertama, mendarab nombor perpuluhan lah. Oh, sorry. Okey. Okay, jadi 5 darab 8, 40. 40. Kemudian ada titik perpuluhan. Lupa cikgu nak cakap, kalau di darab macam ni, kita letak titik perpuluhan awal-awal. Okey. Jadi 8 darab 4, 32. 32 tambah 4, 36. Okay, kemudian kita akan buat sifir 1. Jadi 1 kali 5, 5. Kita mula dekat nombor 1 ni. Okay, 5. 1 kali 4, 4. Dan kita buat tambahkan. Maka kita dapat jawapannya, iaitu sifar, ni 6 tambah 5, 11. 4 tambah 4, 8. Jadi kita dapat jawapan dia 81 perpuluhan sifar. Ni G, so G terus. Okey, 81 perpuluhan sifar G ataupun 81 pun boleh. Okey. Okey, kalau kaedah yang kedua kita tengok. Okey, dia sama, cuma tak ada titik perpuluhan. 5 kali 8, 40 juga. 8 kali 4 pun 32, tambah 4, 36. Kemudian kita akan buat sifir 1. 1 kali 5, 5. 1 kali 4, 4. Kemudian kita tambahkan. Kita garis dulu. Okay, kita dapat jawapannya ialah berapa? Sifar 11, 8. 810. Tetapi harus diingat,
Nombor sama, tapi harus ingat tadi kita dah gerak titik perpuluhan ke kiri, ke kanan sekali, dan kita akan pulangkan balik. Titik perpuluhan sudah ada kat ujung kan. Jadi kita pulangkan balik ke kiri satu kali. Dan jawapannya akan jadi 881.0G. Okey. Jadi sama, okey. Jadi terpulanglah pada awak mana yang kita suka, okey. Okey, seterusnya kita akan tukarkan kepada kg, okey. Jadi ini G nak ke kg. Okey. G kalau kita nakkan tukar kepada kg, kita kena bahagi 1,000. Okey, jadi kita akan buat 81 G, kita biarkan dulu. Kita akan bahagikan dengan 1,000. Jadi kita boleh gerakkan titik perpuluhan. Oleh kerana ini 81 dia bukan sifar, so memang dah ada sini perpuluhan sifar. Jadi kita boleh gerakkan saja titik perpuluhan ke kiri sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Maka kita tinggalkan 2 ruang kosong ni dan kita tulis nombornya dalam kg, iaitu sifar perpuluhan sifar 81 kg. Okey, itulah dia jawapan untuk soalan ini. Okey, soalan ni agak mudah sikit. Cuma kita perlu tahu mendarab nombor perpuluhan. Kalau kita nak darab nombor bulat pun boleh. Ini kaedah nombor bulat. Tapi jangan lupa kita pulangkan balik kedudukan titik perpuluhan. Okey. Okey, kalau nombor bulat dengan darab dengan satu nombor perpuluhan tak ada masalah. Ini tak ada masalah. Tapi murid selalunya dia ada masalah bila mana soalan macam ni. Contohnya 1.3 kita darabkan dengan 2.6. Okey. Jawapan dia bukannya satu tempat perpuluhan. Kita macam ni, macam ni. Jawapan dia bukannya, contohnya ada jawapan dia macam ni. Jawapan dia akan jadi 2 titik perpuluhan. Okey. Okey. Kita sambung soalan seterusnya, soalan F. Okey, 278 kg bahagi 100 bersamaan berapa G? Okey, kat sini ada nombor pecahan ataupun kat sini nombor bercampur. 278 kg kita akan tukarkan kepada gram. Jadi kita tengok jadual ni yang sebelum ni kita buat. Oleh kerana dia per 8, jadi kita tengok 1 per 8. Jadi 1 per 8 nilai dia 125. Kalau 1. Kalau 7, okey, nanti kita akan tukarkan. Okey. Jadi kita buat dulu 27 per 8. 7 per 8 kita akan tukarkan kepada gram. Okay. So kita asingkan dulu antara nombor bulat dan juga pecahan. Okay. Jadi kita tahu kalau 2 kg sudah pastilah 2000. Okay. Jadi kita tukarkan 2 ni ialah 2000. 2000 gram. Okey, manakala 7 per 8. Jadi kita buat macam mana? Kita tengok bawahnya 8. Kalau bawahnya 8 atau penyebutnya 8, 125. Okey. Jadi kita buat 125. Kita akan darabkan dengan 7. Okey, kita tak boleh ambil terus 125 sebab nilai ni 1. Sebab 7 kena darab dengan 7. Okey. Jadi 125 darab 7. 5 kali 7, 35. 2 kali 7, 14. Tambah 3, 17. 1 kali 7, 7. 7 tambah 1, 8. Jadi kita dapat nilainya 875 gram. 875 gram. Manakala ni 2000. Jadi kita tambahkan, kita dapat 2000
875 gram. Okey, kita dah menukarkan nombor kg ni kepada G dan kita akan bahagikan pula dengan 100. Okay, jadi kita akan bahagi teruslah kat sini. So, bahagi 100. Okay, seperti biasa, kalau kita nak bahagi 100, kita boleh gerakkan titik perpuluhan. Tapi ini nombor bulat, maka kita akan letak saja dekat ujung titik perpuluhan tu menjadi nombor perpuluhan. Dan kita akan gerakkan sebanyak 2 kali. Kerana kita dapat 2 sifar di situ. Jadi gerak 1, 2. Maka kita dapat jawapannya yang terakhir, iaitu 28.75 gram. Baiklah. Itulah dia jawapan untuk soalan F. Okey, maka tamatlah sudah latihan kita ataupun ulang kaji kita pada hari ini untuk muka surat 214. Jadi yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, manakala yang tidak baik itu adalah daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu sendiri. Cikgu minta maaf. Jadi itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih dan jumpa lagi.